2 buah kapal daripada Melaka flow Delima angkut buku-buku sejarah kita, tuan-tuan sekalian. Kita orang Melayu adalah orang yang tak tahu sejarah kita, orientalis yang tulis untuk kita percaya. Kita kena sedar, oh, aku ni anak bangsa Timur. Itu je kita kena sedar. Daripada belah timur inilah akan lahir orang-orang yang menyemarakkan kebangkitan Islam nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang dirahmati Allah, Ustaz pengurusi majlis, seterusnya kepada seluruh jawatan kuasa masjid dan kepada seluruh ibu-ibu, ayah-ayah, abah-abah, kakak serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini tajuk perkongsian kita adalah sejarah Islam Nusantara. Sejarah Islam Nusantara. Saya nak mulakan dengan kisah peperangan Khandaq. Okay. Peperangan Khandaq berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Nabi SAW menerima ancaman daripada 10,000 orang kafir Quraisy yang nak menghancurkan Islam dan nak menghabiskan Islam. Jadi Rasulullah SAW mengira ketika itu orang yang boleh berperang hanya lebih kurang dalam 3,000 orang. Jadi satu orang sahabat bernama Sayyidina Salman Al-Farisi, berasal daripada Parsi, memberi cadangan kepada Nabi SAW. Hai Rasulullah, kami di Parsi kalau tak cukup orang, kita akan gali parit. Maka Nabi SAW menerima cadangan Sayyidina Salman Al-Farisi. Maka sahabat pun menggali parit sekitar kota Madinah. Kemudian Nabi SAW diberitahu, wahai Rasulullah, ketika kami menggali parit ini ada satu batu besar yang kami tak mampu untuk pecahkan. Maka Nabi SAW minta segelas air, dan dengan tangan baginda yang mulia Nabi tuangkan air ini ke atas batu ini. Kemudian Nabi meminta beliung ataupun tukul yang besar. Nabi pun menghayunkan beliung itu, Bismillahirrahmanirrahim. Dihayunkan beliung itu, terkena batu dan terpercik api. Hentaman pertama Nabi mengucapkan takbir dengan penuh semangat, Allahu Akbar. Diangkat untuk kali yang kedua, dihayunkan dan terkena batu ini, terpercik api. Sekali lagi Nabi SAW mengucapkan takbir dengan penuh semangat, Allahu Akbar. Dihayunkan untuk kali ketiga. Hentaman ketiga terkena batu ini dan terpercik api. Sekali lagi Nabi mengucapkan Allahu Akbar, dan batu itu pecah. Muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian, para sahabat yang berada di sekeliling Nabi bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, Tuan bertakbir dengan penuh semangat seolah-olah Tuan nampak sesuatu. Maka apa kata Nabi SAW? Pada hentaman pertama aku bertakbir kerana aku melihat kota-kota Rom jatuh ke tangan kamu.
Hentaman yang kedua, aku melihat kota Parsi jatuh ke tangan kamu. Dan hentaman yang ketiga, aku melihat kota San'a, kota Yaman jatuh ke tangan kamu. Tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, hadis ini diucapkan pada 5 Hijrah. Dan para sahabat ketika itu tidak ada logiknya. Kita cuma 3,000 orang. Macam mana kota Rom mau jatuh ke tangan Islam? Bagaimana kota daripada dinasti Sasanid di Parsi? Dinasti Sasanid berumur 1000 tahun lebih. Kita boleh kalahkan mereka. Dan bagaimana kita boleh kalahkan kota San'a, keturunan Abrahah. Keturunan Abrahah yang 50 tahun lepas pernah datang ke kota Mekah dengan tentera bergajahnya dan ingin menghancurkan Kaabah. Macam mana kita boleh nak menghancurkan mereka? Tapi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kerana hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW, maka Nabi itu sifatnya wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak Nabi itu dia bercakap kecuali wahyu. Apa yang disebut, maka itulah yang terjadi. Benar tuan-tuan sekalian, Nabi wafat pada tahun 10 Hijrah. 12 Hijrah kota San'a jatuh ke tangan Islam. 14 Hijrah kota Parsi jatuh ke tangan Islam. 17 Hijrah kota-kota Rom jatuh ke tangan Islam. Jadi benarlah kata Nabi SAW, tombangnya kota San'a, tombangnya kota-kota Parsi, dan tombangnya kota-kota Rom. Tetapi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kota San'a, keturunan Abrahah dapat ditombangkan. Kota Parsi, Maharaja Yazdagid, Maharaja terakhir, dapat ditombangkan. Kota-kota Rom mula tombang, tetapi ibu kota Rom bernama Konstantinopel belum berjaya ditombangkan pada 17 Hijrah. Nabi SAW menyebut dalam kitab yang dikerawatkan oleh Al-Bukhari, Hakim, la tuftihannal Qastantiniyah fala ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jais dhalikal jaish. Konstantinopel itu pasti akan dapat dibebaskan, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menawannya, dan sebaik-baik tentera adalah tentera yang menawannya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, para sahabat berusaha untuk menombangkan kota Parsi, dan para sahabat berusaha menombangkan kota Rom, tetapi daripada zaman sahabat tentera Rom tidak berjaya ditombangkan. Kemudian hadis ini diwariskan kepada anak-anak sahabat. Anak-anak sahabat juga di zaman mereka tidak berjaya menombangkan kota Konstantinopel. Hadis ini diwariskan kepada cucu sahabat. Di zaman cucu sahabat, Konstantinopel juga tidak dapat ditombangkan. Apakah kali ini hadis ini tidak benar? Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, mustahil, sebab Nabi itu bercakap dengan wahyu. Maka hadis ini diwariskan daripada satu generasi ke satu generasi, sehinggalah 700 tahun selepas itu satu orang bernama Muhammad Al-Fatih berjaya menombangkan kota Konstantinopel dan berjaya merubah kota Konstantinopel kepada nama Istanbul, Islam untuk selama-lamanya. Nabi SAW bersabda, Konstantinopel itu pasti akan dapat dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menawannya, dan sebaik-baik tentera adalah tentera
yang menawannya. Kalau boleh rapatkan speaker itu, Ustaz, tidak boleh pakai mic ni. Ketika menumbangkan kota Konstantinopel dipagar dengan besi di Selat Bosporus. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih membawa kapalnya merantasi Selat Bosporus daripada darat dan turun kepada Selat Bosporus. Dan akhirnya kota Konstantinopel dapat ditawan berdasarkan hadis Nabi SAW. Apa yang Nabi sebut adalah benar, dan sebenarnya banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW mengenai akhir zaman. Jadi apa yang Nabi sebut adalah benar, dan banyak lagi hadis Nabi mengenai akhir zaman. Dan pada malam yang berbahagia ini, saya akan kongsikan kepada kita mengenai hadis-hadis mengenai akhir zaman dan apakah kaitan dengan Nusantara kita ni, tuan-tuan sekalian. Jadi di antaranya adalah Islam itu pasti akan gemilang, dan yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam itu adalah daripada timur. Oleh kerana hadis ini disebut daripada Madinah. Timur Madinah mana? Wallahu a'lam. Mungkin India, mungkin Pakistan, mungkin Nusantara kita ni, mungkin China, mungkin Jepun, wallahu a'lam. Jadi sebab itulah ketika Nabi SAW wafat, para sahabat berusaha mengislamkan bangsa-bangsa sebelah timur. Mereka datang ke mana-mana tanah-tanah kepada bangsa-bangsa timur, sebab yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam antaranya adalah daripada bangsa-bangsa sebelah timur. Saya tak nak cerita mengenai India, Pakistan, China ataupun Jepun. Saya nak cerita pada malam ni sempena dengan Hari Merdeka di kawasan kita, iaitu di Nusantara kita, tuan-tuan sekalian. Saya tak cerita tempat lain, saya nak cerita di kawasan kita. Kalau ikut kitab Daud Al-Fatani ada dua bahagian saja, tanah Jawa dan tanah Melayu. Dan kawasan sini merupakan dipanggil laluan sutra, spice route, yang diusahakan untuk diislamkan. Sebab kita adalah anak-anak timur, dan sebab itu para sahabat, para tabi'in berusaha mengislamkan belah kita ni. Dan sebab itulah kita tengok laluan rempah ataupun spice route bermula daripada Guangzhou, Melaka, Goa, Hadramaut. Laluan ini adalah laluan yang telah diislamkan oleh para sahabat. Dan hari ini, malam ini sempena Hari Merdeka, saya nak fokus hanya kepada Nusantara kita ni. Jadi malam ini kita akan bincang sejarah Islam di Nusantara. Muslimin muslimat sekalian, Orientalis cerita dekat kita bahawa pendakwah datang ke tanah Melayu kita ni berdagang sambil berdakwah. Tetapi tuan-tuan sekalian, mana mungkin benda yang sambil boleh mengislamkan satu Nusantara ni? Takkan mungkin, tuan-tuan sekalian. Sebenarnya mereka datang berdakwah sambil berdagang. Ini Islam di Nusantara. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita tak tahu sejarah kita, sebab kita punya sejarah ditulis oleh orientalis. Dan tempat pertama sekali Islam sampai di Barus. Barus ni lebih kurang 12 jam perjalanan daripada Aceh, daripada Medan. Dulu orang Arab datang ke Barus sebab di Barus ada satu bahan terbaik memandikan mayat, iaitu kapur barus. Jadi mereka datang, Islam telah sampai. Waktu tu Nabi SAW ada lagi. Tapi kenapa kita tak tahu? Cuba kita tengok beberapa
dokumentari mengenai kedatangan Islam di Barus ataupun di tanah Melayu kita ni, di bahagian Nusantara kita ni. Di Barus ketika orang Islam sampai, ketika itu baru diperkenalkan, cuma bukan sebuah kerajaan, baru masyarakat dan komuniti-komuniti kecil yang telah disyahadahkan ketika itu. Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, orang Nasrani, orang Yahudi tahu benda ni, dia tahu kebangkitan daripada timur, dia tahu. Jadi apa dia buat tuan-tuan sekalian? Dia berusaha untuk kafirkan balik anak-anak daripada Nusantara ni, anak-anak daripada timur. Orang Yahudi dia percaya hadis tuan-tuan sekalian, dia percaya hadis. Orang Nasrani ahli kitab dia percaya pada hadis. Saya biasa bawa orang pergi ke Palestin, kalau jumpa orang Yahudi, sebab banyaknya nabi dan rasul daripada bangsa Yahudi, nature percaya benda gaib memang ada pada dia. Sebab tu dia percaya pada hadis-hadis. Dan tuan-tuan sekalian, kemuncaknya apa? Kemuncaknya berlakulah peperangan salib kurun ke-10 Masihi. Jadi musuh Islam cuba berusaha menghancurkan Islam sehingga berlaku peperangan salib selama hampir 200 tahun pada turun ke Masihi. Tetapi usaha mereka gagal tuan-tuan sekalian. Mereka tidak berjaya mengkafirkan orang-orang Islam ataupun tanah-tanah orang Islam yang telah diislamkan oleh para sahabat, tabi'in dan sebagainya. Jadi usaha mereka gagal. Jadi perang salib berlaku secara luas ketika mereka berusaha menawan Baitul Maqdis. Kenapa tuan-tuan sekalian? Sebab Baitul Maqdis laluan daripada Eropah dan Afrika untuk masuk ke Asia, kan? Dan itulah kemuncaknya pada kurun ke-10. Kekalahan mereka di peperangan salib, mereka belajar satu perkara. Apa dia? Orang Islam tidak dapat dikalahkan dengan senjata. Mereka belajar satu benda. Sebab apa? Kita orang Islam, tuan-tuan sekalian, ada satu modul, ada satu bab, kita mencintai akhirat lebih daripada kita mencintai dunia, tuan-tuan sekalian. Kita ada modul itu. Sebab itu mereka berperang, mana-mana tempat, akhirnya mereka kata, oh, orang Islam tidak boleh dikalahkan dengan senjata. Sebab kita ada modul itu. Kita orang Islam mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia ni. Jadi tuan-tuan sekalian, apa mereka buat? Nasrani dan Yahudi ubah strategi dengan mempengaruhi amal hidup Islam ataupun lifestyle untuk mereka ikut, untuk kita orang Islam ikut cara mereka. Dan mereka tubuhkan satu skuad, dipanggil skuad orientalis. Orientalis ni mengkaji budaya-budaya bangsa-bangsa umat Islam, nak rosakkan macam mana daripada dalam, tuan-tuan sekalian. Saya, tuan-tuan sekalian, mula-mula saya dengar perkataan orientalis ni daripada tuan guru saya, kan? Waktu saya belajar pondok dulu. Saya mulakan pelajaran saya dengan pondok, sebelum pergi ke universiti. Jadi waktu tu tok guru saya, dia kata, mu kena ingat, dekat luar sana tu ada orientalis, kamu pertahankanlah Islam ni dengan sebaik-baiknya. Waktu tu saya kata, orientalis. Ketika saya masuk universiti, saya kata, oi, tak pernah dengar pun kata orientalis ni. Tapi tuan-tuan sekalian, tapi pada tahun 2009 saya menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. Saya jumpa sungguh grup orientalis yang tuan-tuan sekalian. Saya mula-mula dengan perkataan orientalis ni waktu saya belajar di pondok dulu, kan. Jadi waktu habis di pondok, arwah ayah saya berkata, okey, abah dah bagi asas pada engkau 7 tahun tau. Saya masuk universiti agak lambat. Okey, kau dah ada asas, sekarang bermulalah perjalanan akademik kau. Jadi ketika saya punya first degree saya, Universiti Malaya Syariah Undang-Undang, pada tahun 2000, banyak
Universiti Azhar tengah banyak bagi twinning program. Waktu tu saya kata saya ada BA, so saya dapat masuk Azhar tahun akhir ya. Jadi balik saya ambil master UM, master kedua saya UAE. Ini master betul-betul lah, ni bukan ngaku-ngaku punya Okey. So ketika saya 2009 waktu tu saya dijemput menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University. Okey, orang Rusia tak percaya pada agama. Waktu tu dia baru nak belajar pasal undang-undang Islam, tapi tak percaya pada orang Arab. Dia hantar permohonan ke UM hantar saya pada waktu itu. Tuan-tuan sekalian, ketika saya sampai di Rusia, wujud sungguh grup orientalis ni. Wujud sungguh. Saya rapat dengan dua grup orientalis. Satu orientalis bahagian tanah Melayu, tuan-tuan sekalian. Satu lagi bahagian Parsi, sebab dia sebelah-sebelah. Wujud sungguh. Mereka tak pernah pun datang tanah Melayu, tapi fasih bercakap Melayu, tuan-tuan sekalian. Baca Quran, baca Jawi, fasih. Tak pernah sampai tanah Melayu. Ini antara klip yang saya kongsikan. Okey, antara klip saya kongsikan ketika saya mengajar di Rusia sana. Ini generasi-generasi muda yang sedang mereka latih untuk pelapis seterusnya. Mereka buat pembentangan, membincangkan pasal tanah Melayu pun dalam bahasa Melayu, tak cakap bahasa Inggeris, tak cakap bahasa Rusia. Kan? Wujud sungguh guru orientalis. Ingatkan dulu saya waktu saya habis belajar pondok, saya pergi ke masuk universiti, saya kata aku kat universiti tak pernah dengar pun orientalis ni kan. Ya ke? Ketika saya menjadi pensyarah jemputan, wujud sungguh, tuan-tuan sekalian. Ni. Ini antara maaf sebab tapi kita tunjukkan tak pernah datang Malaysia pun atau datang saya sekali fasih cakap Melayu, tuan-tuan sekalian. Ini di Moscow State University. Semenjak kurun ke-11 wujud grup orientalis ni di mana-mana bangsa Muslim. Arab punya orientalis ada, Melayu ada, Parsi ada, dan mana-mana bangsa Muslim ada grup orientalis ni. Sebab itu tuan-tuan sekalian, anak kita belajar tingkatan 3. Ketika Portugis datang ke tanah Melayu 15-11, apa tujuan mereka, tuan-tuan sekalian? Sejarah, buku sejarah sendiri dengan jelas mengatakan tujuan mereka datang ke tanah Melayu, glory, gospel dan gold. Mereka nak kekayaan tanah Melayu. Mereka nak, maknanya harta khazanah yang ada di tanah Melayu, dan mereka nak mengkafirkan balik bangsa-bangsa timur termasuk bagian Nusantara. Ini bukan saya cipta. Tanya anak-anak kita, tingkatan 3 belajar, kenapa mereka datang di sini? Jelas, gold, gospel dan glory. Kenapa mereka berusaha nak kafirkan bangsa Melayu, tuan-tuan sekalian? Sebab kita anak bangsa timur. Daripada darah anak timur ini nanti akan ada yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam akhir zaman. Itu, tuan-tuan sekalian. Dan benda ini berterusan. Tetapi mereka tidak berjaya, tuan-tuan sekalian. Kedatangan penjajah, kurun ke-19, tombangnya 3 serambi Mekah, Aceh tombang, Patani tombang, Kelantan tombang, Kerajaan Islam Melaka, Demak, Filipina tombang. Filipina itu adalah tanah-tanah orang Islam. Manila itu asal nama dia Fi Amanillah, dipimpin oleh Sultan Sulaiman yang maknanya syahid di tangan Spanyol. Kerana Spanyol turun ke Brunei, dia berusaha menawan dan menghancurkan Melayu Brunei. Tetapi ketika itu Sultan Saiful Rijal dan juga Bendara Sakam berjaya menghambat penjajah-penjajah Spanyol daripada bumi Melayu Brunei ketika itu. Ini ketika mereka datang ke tanah Melayu. Dan orang Melayu yang berada di sekarang Filipina tu diambil daripada nama Raja Philip. Raja Philip yang ketika itu memerintah Spanyol, ditukar namanya. Dan tinggal kerajaan Islam di Mindanao waktu itu. Ini tuan-tuan sekalian. Dan khazanah kita dicuri.
2 buah kapal daripada Melaka Flow Dilema angkut buku-buku sejarah kita, tuan-tuan sekalian. Kita orang Melayu adalah orang yang tak tahu sejarah kita, orientalis yang tulis untuk kita percaya. Kita tak tahu, tuan-tuan sekalian, sejarah kita, kan? Mereka kata, oh, bangsa Melayu ni malaslah, tak berjaya lah, apa. Itu mereka tulis untuk kita percaya, tuan-tuan sekalian. Kalau nak rosakkan tanam-tanaman, rosakkan akarnya. Kalau mau rosakkan satu bangsa, rosakkan sejarahnya, tuan-tuan sekalian. Orang di Patani dilarang belajar sejarah Patani. Kita orang Malaysia lebih tahu sejarah Islam Patani, tuan-tuan sekalian. Dilarang secara undang-undang. Orang di Palestin, di Baitul Maqdis, dilarang belajar sejarah Palestin secara undang-undang. Kita lebih tahu lagi. Satu hari saya berjalan dengan Imam Al-Aqsa, dia telah terangkan mengenai sejarah Masjid Aqsa. Ramai orang Arab kumpul. Saya ingat dia orang Arab daripada Syria ke Mesir ke Saudi ke. Saya tanya, awak di mana? Daripada mana ni? Dia kata, kami daripada Baitul Laham. Baitul Laham 20 km je daripada Jerusalem. Saya kata, takkan tak tahu sejarah Baitul Maqdis? Dia kata, tak, kami tak tahu. Kami dilarang belajar sejarah Baitul Maqdis. Kalau kau tanya, what is capital Zimbabwe, aku boleh jawab. Jerusalem, aku pun tak tahu. Sebab nak rosakkan bangsa, rosakkan sejarah. Siapa kata orang Melayu malas? Siapa kata orang Melayu pengecut? Siapa kata orang Melayu ni tak boleh buat apa-apa? Orientalis, tuan-tuan sekalian. Sebab dia nak lemahkan jati diri kita. Khazanah kita dicuri. Dan saya di St. Petersburg, saya jumpa 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Kebetulan saya pensyarah kat sana, saya dapat tengok dan saya boleh masuk perpustakaan bertanda merah di sana. Kalau tidak, saya pun tak tahu. Kita orang Melayu, saya dalam bidang undang-undang, tengah buat PhD, tuan-tuan sekalian, masih lagi diajar. Orang Melayu tak ada undang-undang bertulis, semua undang-undang adat. Saya jumpa undang-undang bertulis bangsa kita Melayu dekat St. Petersburg. Ada 100 lebih muka surat. Sebelum wujud tulisan Jawi, kita orang Melayu sebelum wujud tulisan Jawi sudah ada tulisan kita sendiri. Kalau satu bangsa dah ada undang-undang bertulisnya sendiri, bangsa itu jauh maju daripada apa yang kita tahu. Ini undang-undang bertulis bangsa kita Melayu di St. Petersburg di Rusia. Siapa mencuri didenda 2 tael emas, tulisan asal, tulisan aksara. Macam tulisan Thailand, bunyi Melayu, tuan-tuan sekalian. Saya balik, saya jumpa Universiti Malaya, saya jumpa UIA. Saya kata ada keperluan hantar pelajar PhD untuk buat kajian mengenai ini. Sebab saya dalam PhD masih lagi diajar orang Melayu tak ada undang-undang bertulis. Semua undang-undang adat, kecuali hanya selepas kedatangan Islam baru ada undang-undang bertulis. Itu pun dia kata kita datang dapat Islam kurun ke-13 dengan bertemu batu bersurat daripada Terengganu dan sebagainya. Mana dapat Islam pun second hand. Dapat Islam pun daripada India, daripada China. Dia kata kita Islam second hand. Kita tak dapat daripada Arab. Tapi kalau betul kita dapat Islam daripada India, orang India bermazhab Hanafi. Kenapa kita orang Melayu bermazhab Syafi'i, tuan-tuan sekalian? Kita dapat daripada Hadramaut, keturunan Nabi SAW, daripada jaluran Sayyidina Husain yang datang kemari membawa Islam. Ini adalah undang-undang bertulis bangsa kita Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat, hanya ada di St. Petersburg di Rusia. Sebab itu 2 buah kapal, ketika kata kapal itu tenggelam, tak, ahli sejarah kata kapal itu tak tenggelam pun sebenarnya. Tapi sebab apa? Sebab untuk kita tak tahu sejarah bangsa kita. Cuba tengok ni, kurun ke-18, kurun ke berapa, 1936, kurun ke dah kaji, orientalis kaji bangsa kita Melayu lah. Beberapa denda yang perlu dibayar ketika pelanggaran hukum. Catatan bertulis undang-undang bangsa kita Melayu sebelum wujud tulisan Jawi lagi. Mana awal lagi, tuan-tuan sekalian. Dalam dunia ni, saya tanya, siapa yang boleh baca? Tak ramai yang boleh baca. Orang kat Malaysia tak ada. Dekat Indonesia ada yang masih boleh baca tulisan aksara ni. Mereka ada. Di St. Petersburg masih lagi. Bagian kajian orientalis bagian Nusantara. Jadi tuan-tuan sekalian, kurun ke-19 mereka menjajah lagi secara keseluruhan dengan berlaku peperangan dunia yang pertama, peperangan dunia yang kedua. Apa tujuannya? Tujuannya untuk gagalkan hadis akhir zaman, usaha buang jati diri Melayu
dan hilangkan khazanah ilmu orang Melayu kita, tuan-tuan sekalian. Ini kita nak cerita sejarah Islam Nusantara, sejarah tuan-tuan sekalian, kan? Dan hilangkan Islam sebagai cara hidup. Hilangkan Islam sebagai cara hidup. Caranya, tuan-tuan sekalian, dengan ini semua kita tahu dengan 5S, tetapi hakikatnya kan orang Melayu Islam kita berilmu, bermaruah, beramal, berakhlak, berbudaya, kan, dan sebagainya. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, cuba kita tengok ulasan-ulasan mereka. Mereka, tuan-tuan sekalian, dah belajar pasal sejarah Melayu, ada manuskrip kita kat sana. Mereka nak jadi macam orang Melayu. Nama saya Roma, nama Melayu saya Ibrahim. Ketika kita orang Melayu sibuk nak jadi Mak Saleh, dia nak jadi orang Melayu, tuan-tuan. Dan ada antara orientalis ni yang kahwin dengan orang Melayu kita. Sebab dia tengok, orang Melayu ni jati diri hebat. Islam kahwin dengan orang Melayu kita, tuan-tuan. Salah seorang kahwin dengan anak murid saya, orang daripada sini, orientalis ni. Sebab apa mereka belajar, mereka tahu. Kita tak tahu sejarah kita. Lepas tu kita kata, alah kita ni lemah lah, apalah. No, tuan-tuan sekalian, kita diracuni sejarah kita ni. Mengenai kebangkitan daripada timur, kita bicara mengenai kita lah, Nusantara. Mudah-mudahan pengamalan belah sini akan lebih baik. Dan ulama Mesir sebut Melayu ni kombinasi berbagai bangsa yang dapat menyatukan semua bangsa. Bangsa yang mukanya banyak jenis bangsa Melayu, tuan-tuan sekalian. Hari ni orang Cina di negeri Cina pegang pasport Arab, pergi US confirm kena tahan. Kau muka macam orang Cina tapi kenapa pegang pasport Arab? Orang Arab pegang pasport Mongolia, confirm kena tahan. Orang muka Arab, apa pasport Mongolia? Orang Melayu semua muka dia, tuan-tuan sekalian. Muka Cina ada, muka India ada, muka Arab ada, muka Mongol ada, muka Turki ada, semua ada. Menarik ni bangsa Melayu ni, kan. Lepas tu ulama Mesir cakap, kan, dia kata orang Melayu ni dia memang unik. Semua muka ada. Macam seolah-olah gabungan semua bangsa adalah bangsa Melayu ni. Ni. Dan tuan-tuan muslimat sekalian, kan? Sebab itulah, kan, bila kita tengok sejarah Islam Nusantara, kenapa mereka cuba mengkafirkan bahagian-bahagian timur, bukan kita saja, bahagian-bahagian timur semuanya, sebab mereka faham mengenai hadis-hadis Nabi SAW itu. Jadi muslimat sekalian, mereka gagal untuk mengkafirkan pada perang salib kurun ke-10. Mereka gagal dalam operasi 3G pada ketika kurun ke-15. Mereka gagal ketika kurun ke-19. Tapi apakah mereka gagal pada kurun ke-20 ini, tuan-tuan sekalian? Mereka gagal sejak dulu lagi, bermula dari perang salib. Apakah mereka gagal pada kurun ke-20 ini? Tahu, tuan-tuan sekalian? Pendaftaran anak luar nikah set 17 minit, 17 saat. Maknanya banyaknya, rosaknya kalau tak dijaga anak bangsa ini, tuan-tuan sekalian. Ikat anak tong sampah. Ni satu ketika dahulu pecah-kecah Muslim berteduh di rumah ibadah bukan Islam. Ni tuan-tuan sekalian, apakah mereka gagal pada kurun ke-20 ini? Apakah mereka gagal, tuan-tuan sekalian? Jadi itu soalan dia. Jadi kita sebagai orang Islam, mana-mana bangsa pun, dan terutamanya kita, maknanya yang berada di masjid ini, kita kena sedar, aku ni anak bangsa timur. Itu je kita kena sedar. Dan sebab itulah anak-anak bangsa timur ini cuba dirosakkan, sebab daripada belah timur inilah akan lahir, maknanya orang-orang yang menyemarakkan kebangkitan Islam nanti. Jadi tuan-tuan muslimat sekalian, sebagai penutup dia, kita cerita penutup ni, dah semangat-semangat, so what, apa nak buat, Ustaz? Dah semangat, kan? Apa nak buat? Saya banyak lagi klip-klip pengalaman saya sendiri, bertemu dengan guru-guru orientalis yang tuan-tuan sekalian, yang memang wujud sebenarnya. Dia bukan satu cerita dongeng, tak, saya jumpa sendiri guru-guru ini, tuan-tuan sekalian. Dan ada memang yang kalau kita cakap, Masya Allah, dia bukan kecil-kecil punya hal sebenarnya. Kita kena sedar aja, kena ada awareness benda tu. Jadi tuan-tuan sekalian, ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi menggabungkan 8 golongan. Sebab 8 golongan akan membahu ummah. Siapa 8 golongan itu, tuan-tuan sekalian? Yang pertama, kebijaksanaan para pemimpin. Yang keduanya, ilmu para ulama. Yang ketiganya, peluh para amilin.
Yang keempatnya darah para syuhada. Yang kelimanya doa para solihin. Yang keenamnya harta orang-orang kaya, harta orang para agniya. Yang ketujuhnya kehebatan para da'i. Dan yang ke-8 rahim wanita solehah. Kenapa Sayyidina Abu Bakar, Omar, Utsman dan Ali orangnya awal masuk Islam tetapi tak banyak meriwayatkan hadis? Kenapa tuan-tuan sekalian? Sebab Nabi bentuk untuk menjadi pemimpin. Ibnu Umar umurnya 16 tahun nak ikut perang, Nabi tak bagi. Menangis dia. Akhirnya ayahnya Sayyidina Umar pujuk, bolehlah Rasulullah, anakku dah besar, dah 17 tahun, 16 tahun, boleh dah ikut perang. Akhirnya Nabi kata, okey boleh, tak apa. Tapi nak ikut perang dengan satu syarat. Apa dia? Duduk belakang dengan orang perempuan, lawat orang luka, rawat orang luka. 16 tahun, 17 tahun tak boleh nak ikut perang. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab Ibnu Umar Nabi bentuk menjadi golongan kedua ilmu para ulama. Kawannya Zaid, Usamah bin Zaid, kawan dia 17 tahun sebaya dah memimpin satu peperangan, satu bala tentera, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Dia golongan keempat, darah para syuhada. Okey, peluh para amilin. Amilin ni pekerja yang bangunkan pendidikan Islam, kesenian Islam dan apa-apa bidang fardu kifayah. Ini dalam golongan amilin. Sebab itu satu orang sahabat bernama Sayyidina Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ni dia tak keluar pergi berperang. Anak-anak sahabat ada kecil hati. Dia kata apa? Pakcik kami syahid, ayah kami syahid di Parsi, ayah kami syahid di Rom. Pakcik Hasan ni kerja bersyair aja dia. Kecil hati anak sahabat. Sahabat-sahabat lain yang dengar panggil. Hasan bin Sabit, Nabi perintahkan bangun sistem pendidikan, ajar anak-anak orang Islam membaca dan menulis. Dia golongan ketiga peluh para amilin. Golongan keempat darah para syuhada, kita dengar nama-nama hebat. Khalid ibn Walid contohnya, Usamah bin Zaid dan sebagainya. Golongan kelima doa solihin. Orang soleh ini maknanya dulu ahli sufah yang duduk di Madinah. Yang keenam harta para aghnia, orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang berniaga, wakaf, buat masjid, buat madrasah dan sebagainya. Antara tokohnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Golongan ketujuh kehebatan para da'i. Da'i ini pendakwah, tuan-tuan sekalian. Pendakwah Islam. Rasulullah wafat, dua laluan besar berjaya diislamkan, Silk Road dan Spice Road. Silk Road di mana? Beijing, Xi'an, Bukhara, Samarkand, Khiva. Pecah dua, Rom dan Parsi. Spice Road mana? Guangzhou, Melaka, Goa, Hadramaut, ataupun Aden. Itu Spice Road, laluan sutera dan laluan rempah. Itu kehebatan para da'i. Kita jumpa makam sahabat Abi Waqqas di Guangzhou, China. Di depan makamnya tertulis kata-katanya, kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China. Kami takkan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku, sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti Islam tersebar di bumi China, tuan-tuan sekalian. Tengok kehebatan para da'i. Dan golongan ke-8 rahim wanita solehah. Rahim wanita solehah yang melahirkan generasi-generasi yang hebat. Jadi ketika Rasulullah wafat, 8 golongan ini bersatu. Jadi tuan-tuan sekalian, diganti dengan pemerintahan Khalifah Ar-Rashidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. 8 golongan ini bersatu. Sayyidina Ali wafat pada tahun 38 Hijrah. 8 golongan tetap bersatu, diganti dengan kerajaan Bani Umayyah. 8 golongan bersatu. 132 Hijrah, 8 golongan ini terpecah, tuan-tuan sekalian. Apabila pemimpin tak bijaksana, apabila ulamanya mengampu, apabila amilinya pemalas, apabila syuhadanya pengecut, apabila orang solehnya terpisah di bukit-bukit, orang kayanya nafsi-nafsi, sendiri-sendiri dan bakhil, da'i tidak hebat, wanita rosak, pecah ummah Islamnya, tuan-tuan sekalian. Maka Abu Sofah gabungkan balik 8 golongan ini, berjaya mengasaskan kerajaan Bani Abbasiyah. Ketika Mongol langgar Baghdad, 8 golongan ini terpecah.
Maka Utsman Al-Ghazi berjaya menggabungkan balik 8 golongan ini dan membuat asas kepada kerajaan Bani Utsmaniyah. 1924, ketika kerajaan Bani Utsmaniyah tombang. Kenapa tombang? Sebab 8 golongan ini terpecah, tuan-tuan sekalian. Sebab itu hari ini bila kita bicarakan, okey, kita nak supaya Islam kuat, macam mana? 8 golongan ini kena bersatu. Siapa 8 golongan ini? Kita semua, tuan-tuan sekalian. Kita semua. Dan mungkin antara kita ada pegang 2-3 peranan. Mungkin kita depan saya ada pemimpin, juga ahli perniagaan. Mungkin antara kita ada ahli perniagaan, juga da'i. Kita, tuan-tuan sekalian. Oleh sebab itu 8 golongan ini kita. Dan bila bicara macam mana nak menguatkan Islam satu tempat, 8 golongan ini maknanya kena bersatu. 8 golongan ini adalah semuanya kita, tuan-tuan sekalian. Dia kena satukan dengan satu syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu syahadah kita dan kita akan bersatu, tuan-tuan sekalian. Jadi saya rasa setakat dari dulu yang boleh kita kongsikan bersama, tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat dan kebaikan kepada kita, dapat kita jadikan ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk kita menjaga dan memelihara negara kita yang tercinta ini. Selamat menyambut hari kemerdekaan. Mudah-mudahan kemerdekaan tahun ini menyuntik sesuatu dalam hati kita, agar kita semua perlu menggerakkan diri kita berperanan semampu yang boleh untuk menjaga kesejahteraan negara yang tercinta ini. Sekian, aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin, faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan keimanan kepada kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman, ya Allah. Berikan kepada kami kesembuhan di dalam segala penyakit kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ayub, ya Allah. Kurniakan kepada kami jalan keluar bagi segala permasalahan kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Yunus, ya Allah. Kurniakan kepada kami kemurahan rezeki yang halal, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman, ya Allah. Berikan kepada kami bantuan di dalam apa yang kami usahakan, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Musa, ya Allah. Berikan kepada kami ketabahan di dalam segala ujian hidup kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Isa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat dengan akhlak dan adab sopan yang tinggi, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada junjungan kami Muhammad, ya Allah. Kurniakan kepada kami keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh dan soleha, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada seluruh sahabat Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah hidup kami, ya Allah. Peliharalah anak dan zuriat kami, ya Allah. Peliharalah negara kami, ya Allah. Peliharalah agama kami, ya Allah. Peliharalah seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, walau di mana mereka berada, ya Allah. Allahu la nusyriku bihi syai'an. Allahu la nusyriku bihi syai'an. Allahu la nusyriku bihi syai'an. Ya Mughith aghithna, Ya Rahman irhamna, Ya Rahim ihdina. اقضي حاجتنا يا الله، اقضي
حاجاتنا يا الله اقضي حاجاتنا يا الله اقضي حاجة كل أهل الجماعة يا الله اقضي حاجة كل أهل الجماعة يا الله أنت مولانا أنت ولينا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Siapa yang balik-balik ni dah bina Zawiyah Haqqalah di rumah masing-masing. Kalau balik rumah macam biasa, tak ada kosotkan rumah tu Zawiyah Haqqalah. Tidak ada fikir bagaimana untuk melimpahkan nur suami dan isteri, dan untuk melimpahkan nur kepada anak dan sebagainya. Maka ini masih lagi bermain-main, masih lagi terikat nak ambil tahu, dan tak ada masa untuk itu. Maka saya protes.